Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Hadirin kalimah seluruh ahli bahasa masjid, para ulama yang ada dalam hadis ini, khususnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang berhenti Allah sekalian. Bila pada pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, yang telah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita Muhammad, sehingga dapat kita bertemu dalam majlis yang kita harapkan kita mendapat rahmat, kita mendapat pandangan kasih sayang Allah dalam majlis yang sungguh kemuliaan insyaAllah. Tuan-tuan yang Allah sekalian, masalah semua. Tadi kita dengar imam membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka pemimpin yang mendapat petunjuk daripada kami lamma sabaru, tak kala mereka itu sabar. Umat Islam adalah umat yang sentiasa berjuang. Umat Islam adalah umat yang sentiasa menyebarkan fikrahnya kepada umat dan dunia. Itu umat Islam. Bahkan umat Islam adalah umat yang bermasalah semua, tidak merelai dan meredai diri mereka dijajah dan dicekam oleh orang lain. Bahkan umat Islam adalah umat yang ada jati diri mereka sendiri. Itu umat Islam. Bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menggagaskan pada zaman khilafahnya untuk memulakan takwil Islam, maka ia telah pun mendidik umat ini bahawa selama kita orang Islam mesti lain daripada orang lain. Dan Islam pula Sallallahu Muhammad diajar oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sentiasa memiliki pemikiran yang optimis ataupun orang sebut dengan tafa'ul,
Maka sebab itu Nabi kita SAW hadis yang disebutkan, kerana Nabi SAW menyebut tafa'ul. Nabi suka bertafa'ul. Sebagai contoh, Sahabat Muhammad, dan Nabi SAW menyebut tayamum. Nabi suka kepada kanan. Maknanya kalau pakai baju, Nabi sarung dulu belah kanan. Kalau Nabi kita pakai kasut, Nabi akan sarung kasut dulu yang sebelah kanan. Nabi makan pun menggunakan tangan kanan. Semua kanan. Sebab Nabi suka kanan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sahabat Muhammad suka kanan kerana tafa'ul dengan ashabil yamin, yaitu orang yang akan menerima buku surat al-amal pada hari bangkit esok sebelah kanan. Itu Nabi kita ajar. Sahabat Jadi tuan-tuan, sahabat Muhammad, umat Islam adalah umat yang optimis. Wa qalu bi ayatina yuqinu. Mereka sangat yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila Tuhan kata, wa may yattaqi ghairil islami dinan, maka pegang sungguh. Siapa yang cari selain Islam sebagai agama, Tuhan tak terima. Maknanya dia yakin kepada agama ini agama yang benar-benar akan berrahmat kepada segala hal. Bila sebut dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak akan diutuskan engkau wahai Muhammad melainkan engkau itu adalah rahmat untuk segala alam. Mereka yakin bahawa alam ini mesti disebarkan rahmat. Maka Rasulullah Muhammad 1/4 sahabat Nabi sahaja yang tinggal di Madinah zaman Nabi kita wafat. 3/4 semua keluar daripada Madinah untuk menyebarkan rahmat. Sehingga rahmat itu dirasai oleh kita. Pada hari ini, negeri yang sangat jauh daripada Madinah Al-Munawwarah, daripada Makkah Al-Mukarramah, tempat tumbuh Islam. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, Allah Subhanahu. Maka umat Islam adalah umat yang sentiasa berjuang. Maka untuk itu tuan-tuan, ayo bersama-sama kita mempelajari sirah Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memulakan pengiraan Tartul Islam daripada tarikh hijrah Rasulullah SAW. Walaupun ada pandangan mengapa tak dimulakan dari Nabi dilahirkan, mengapa tak dimulakan dari Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, mengapa tak dikira daripada Nabi kita wafat. Sebab mengira daripada tahun Nabi hijrah ialah merupakan satu konsep tafa'ul optimis. Sebab dalam semua era Nabi dilahirkan, Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, Nabi kita wafat, Nabi kita berhijrah, semua itu yang paling memenuhi konsep memandang jauh masa depan Islam ialah hijrah. Sebab sahabat Muhammad hijrah ialah permulaan umat Islam mula menjadi kuat. Sahabat Muhammad. Bahkan dalam sahabat itulah yang ditakuti oleh iblis yang menjadi musuh kepada perjuangan Islam dalam kehidupan kemanusiaan ini. Sehingga bila mana pembesar Quraisy yang bermusyarat dari Nadwah bermusyarat macam mana nak buat dengan Muhammad,
bertambah, pengaruhnya semakin kuat. Bahkan pula nampak caranya ada Sayyidina Muhammad hadis ada perjalanan bau. Semua pengikut-pengikutnya telah pun keluar daripada Makkah. Mereka berkampung di Madinah. Dan orang sana pun telah menyambut mereka dengan baik. Hadis berbahaya kepada masa depan kita. Mereka bermusyawarah betapa seriusnya hijrah sehingga iblis muncul di alam nyata dengan sahabat Sayyidina Muhammad. Rupanya seorang tua daripada ahli Najd, sebuah negeri tempat di Hijaz pada ketika itu, main turut bagi pandangan sahabat Sayyidina Muhammad, main turut bagi nasihat. Sampai katanya sahabat Sayyidina Muhammad, kalau kamu semua nak menghalang dakwah Muhammad dengan tangkap dia, dengan buang negeri dia, semua itu tak sesuai. Kalau tangkap, nanti kawan-kawannya yang menyokong daripada benar akan datang menempatkan. Kalau buang negeri, dia akan bila kekuatan negeri tempat dia buang. Sehinggalah Abu Jahal keluar kepada Nabi Muhammad itu, keputusannya hanya boleh hak itu dikonform oleh iblis. Hak itu yang paling baik sekali. Maknanya iblis dah nampak kalau mereka ni berhijrah sahabat Sayyidina Muhammad, maka habislah. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad pasal apa? Sebab Islam bila mana bermulanya hijrah, itulah bermulanya kekuatan. Maknanya Islam tersendiri. Bagaimana kita ni sahabat Sayyidina Muhammad dia ikut orang, lagi itu kita Allah. Bila mana kita berhijrah sahabat Sayyidina Muhammad, kita buat kita sendiri, acuan kita sendiri, cara kita sendiri. Ketika itu bila mana kita berlain daripada orang lain, kita akan kuat. Tuan-tuan, kalau macam itu kita kena keluar daripada cara orang lain. Kita mesti ada pemikiran kita sendiri. Kita mesti melanggang cara kita sendiri. Dan Alhamdulillah sahabat Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dengan rahmat Allah, Tuhan pilih tuan-tuan dalam Malaysia ini untuk duduk dalam asas yang pernah diasaskan oleh Nabi SAW. Suatu negeri lain tidak menikmati minta nikmat yang tuan-tuan dapat, tapi Allah bagi nikmat kepada orang lain. Bila mana kita berlain, itulah yang disebut oleh Allah. Walau anna al-qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalaulah penduduk sesebuah negeri dan negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim, kami akan bukakan kepada mereka barakat, keberkatan dari langit dan bumi. Sebab itu tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad jadi dibahamkan oleh sahabat saya tadi, sahabat Sayyidina Muhammad di Kelantan 18 kali ke kota Bangsal, Terengganu yang Pak Kepin tahu melawat Terengganu pun sehari 3 kali ya. Ini 18 kali. Pasal apa? Belai di orang. Bila kita ada cara kita sendiri, sahabat Sayyidina Muhammad, dia seperti magnet, dia ada jazbah, tarikan. Sebab Islam ni fitrahnya menarik orang. Islam, sahabat Sayyidina Muhammad, kalau dia tawan orang, dia menawan jasad dan juga hati dan juga jasad. Itu Islam. Pasal apa? Sebab dia fitrah. Islam ni dia fitrah. Fitrah maknanya macam mana Tuhan cipta manusia, macam itu sesuai Islam.
Bila mana Tuhan cipta manusia sesuai dengan agama. Itu fitrah Islam. Bagi contoh, bagi contoh, Islam sesuai dengan fitrah. Sebab Islam suruh tutup aurat. Sebab fitrah. Manusia ni masalah Sayyidina Muhammad. Kalau dia buka aurat, maka fitrah manusia masalah Sayyidina yang sebenar hati dipanggil kita sebab dipanggil naruri. Haram. Tuan-tuan, kata orang ni tak ada akhlak. Orang tak ada akhlak. Hak Maidah ni, orang putih buat main, dia cuba sanggah fitrah. Dan dia cuba mengiyakan hak sanggah tu. Sebenarnya hati kecil dia pun tak boleh terima, tapi dia cuba menyanggah fitrah. Bagi contoh, orang lelaki memimpin orang perempuan. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Orang lelaki pimpin orang perempuan. Bila nak bagi sama, itu sebab sama fitrah. Tak boleh tak. Islam ajak daripada awal lagi. Laki-laki kelas sembahyang kena duduk depan, orang perempuan kena duduk belakang. Itu fitrah yang betul. Tuan-tuan tu betul-betul bayar. Kalau orang perempuan bayar depan, kita duduk belakang, jadi macam mana? Boleh bayar. Saya ingat berkaitan bayar, boleh tengok report. Fitrah. Meletakkan orang perempuan di belakang itu tidak sesuai dengan Nabi. Letakkan orang lelaki di depan itu sesuai dengan fitrah. Ada satu tuntutan persamaan hak yang pernah dibuat di barat. Orang perempuan nak sama dengan orang lelaki. Dia keluar demonstrasi, nak pakai macam orang lelaki, nak sama fitrah. Orang lelaki auratnya soalan sebenarnya di antara pusat dan lutut. Kalau dia keluar main ramai-ramai ni pun dia tak segan, biasa. Orang perempuan tu nak buat macam lelaki, dia pun keluar ramai-ramai bawa spanduk nak sama orang lelaki. Soalan sebenarnya pakai di antara pusat dengan lutut. Atas tak pakai. Bila keluar orang pakai rayuh pula. Sebab nak tengok. Salah sama. Bila keluar orang pakai tengok. Tuan-tuan, akhirnya dia pakai baju tadi. Pasal apa? Dia ada baru. Tak sesuai dengan fitrah. Tuan-tuan. Jadi subhanallah masalah senang. Jadi tuan-tuan, kita kena berjuang untuk memperkenalkan Islam kepada ummah. Kita kena berjuang untuk sampai Islam kepada orang lain. Pasal apa? Sebab Islam ni bila cerita ke orang boleh tersuah. Pasal fitrah. Kita duduk atas kebenaran, tuan-tuan. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebagai kita duduk atas kebenaran, itu dah jadi hujah kebenaran kita. Kalau kita tak cakap apa-apa, orang tengok tu, orang mengiyakan tak? Betul. Kalau orang lain duduk atas kebatilan, bila dia duduk atas kebatilan, dia nak lawan kita. Soalan Sayyidina Muhammad, dia kena cakap, nak sambahkan untuk menangkan dia. Islam soalan Sayyidina Muhammad, kita duduk atas kebenaran tu. Tak cakap tu tak apa, orang tengok orang kata betul. Itu dia katakan nilai yang duduk pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Islam ni kekuatan di mana? Akidah. Akidah ni tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, akidah hati dalam. Hadilah tempat pegangan, hadilah tempat turun, punca Tuhan turunkan rahmat.
Inilah segala poin di sini. Poin di sini. Sebab itu umat Islam, kalau orang tawan dia, orang hanya boleh tawan jasad dan jasad. Ini adalah kekuatan akidah umat Islam. Maka inilah yang nak musuh Islam rosakkan gambaran akidah. Tuan-tuan, sebab itu Islam menjaga semua perkara yang berkait dengan merosakkan. Apa dia tuan-tuan? Soalan Sayyidina Muhammad, makan. Makan. Maka sebab itu Tuhan letakkan package yang lengkap. Kulu minat thayyibati wa'malu salih. Islam suruh makan hak baik-baik, lepas tu beramal amal yang salih. Maknanya kalau jaga makan boleh buat amal salih. Dia fikir yang sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, selagi umat Islam menjaga makan halal dan haram, maka kita ada peluang untuk membaikkan. Tapi kalau orang tu mula dah tak kira makan, maknanya hani kritikal. Pagi-pagi macam ni, soalan Sayyidina Muhammad satu ketika saya turun dapat saya turun baik di Hulu Raya sebelum Hulu kat Lawan. Ada Sayyidina Muhammad turun naik belah sana, ada gerai Cina. Orang Melayu penuh. Soalan Sayyidina Muhammad, kita tak rasa apa dah makan yang bukan orang Islam. Dia kata habis. Tapi bila mana kita, soalan Sayyidina Muhammad, mula jaga, masih jaga ni, halal haram, ada peluang ni. Ada peluang ni. Tuan-tuan, selepas daripada itu, soalan Sayyidina Muhammad, barulah dia boleh menjauh, iaitu untuk menyebarkan hak kita faham kepada orang. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, cuma umat Islam di Malaysia ni, soalan Sayyidina Muhammad telah pun diletakkan dengan ubat tidur. Sedangkan umat Islam yang sebenarnya, soalan Sayyidina Muhammad, dan umat yang tak tidur. Kalau dia dapat hak tu, dia nak sebab. Di Malaysia tu, soalan Sayyidina Muhammad, umat Islam di Malaysia, soalan Sayyidina Muhammad, dia dapat Islam ni hak dia untuk dia sudah. Cukup aku sudah. Kalau dia baiki kereta, baiki motor kat China, dia tak pernah ajak China main pada Islam. Betul. Dia naik bas, naik kereta api, naik kapal terbang, sebelahnya ialah India. Dia tak pernah apa hak dia pegang. Betul. Soalan Sayyidina. Pasal apa? Sebab lama dah soalan Sayyidina ditanam sejak ke dalam mereka. Ubat nak bagi lagi, soalan Sayyidina Muhammad cukup dengan apa yang ada. Tambah-tambah soalan Sayyidina Muhammad di Malaysia kita ni, soalan Sayyidina Muhammad diikat bagi kita tu lemah bergantung. Bagi sistem pendidikan Islam ni, bila mana sistem pendidikan yang kuat, kemas, agama kemaslah pembesaran keimanan akidah dalam diri seseorang. Betul. Sebab itu Kelantan, Kedah di antara negeri yang kuat orang pegang pada agama. Pasal apa? Sebab di sini ada sistem yang mendasari akidah. Tapi walau bagaimanapun, soalan Sayyidina Muhammad, masyarakat luar tu, walaupun orang Kelantan sendiri, walaupun orang Kedah sendiri, kelipun negeri itu negeri yang penuh dengan keberkatan dan rahmat. Soalan Sayyidina, tapi sistem yang mendominasi pendidikan masih diwarisi daripada orang ini. Akhirnya soalan semua
Orang Islam ni tak kenal agama. Tuan-tuan, maksud saya, soalan saya Muhammad, kalaulah SPM tu diwajibkan pendidikan agama, maka orang kenal agama. Tapi akulah yang mereka tak mahu. Kalau orang kenal agama, orang akan kenal Allah. Bila orang kenal agama, Allah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, orang akan tolak siapa? Orang akan tolak yang lain daripada agama. Tuan-tuan, Allah Sayyidina Muhammad, maka bersama-sama lah sebagai umat baru, generasi baru yang lebih jauh, lebih baik kefahaman dan kesedaran terhadap agama ini. Mari kita sebarkan kefahaman kita terhadap agama ini kepada orang lain. Dan soal Sayyidina Muhammad, umat ini pastinya akan menang di percaturan bau yang sangat sengit ini. InsyaAllah. Umat Islam, soal Sayyidina Muhammad, di mana pun hari ini dia cuba tak dapat agama. Dan kira percubaan dia sudah hampir nak capai. Kalau ibarat orang kek buah, soal Sayyidina Muhammad, kira-kiranya dah capai lah buah tu, cuma lah sampailah di masa. Sebab tuan-tuan, Islam ni kemenangannya adalah kemenangan yang bersifat menyeluruh. Kemenangannya bukan kemenangan di sebuah tempat, tapi dia akan menyebar keseluruhan. Dan Muhammad Sayyidina Muhammad, saya ingat kata guru saya, Islam akan menang di tangan generasi yang terbaik. Islam SAW akan menang di tangan generasi yang terbaik. Tuan-tuan, jadi hari ini Sayyidina Muhammad kita merasakan segi kepahaman dan kesedaran. Anak-anak muda lain. Cara kepahaman kesedaran orang muda terhadap agama lain. Dulu tuan-tuan, dulu Allah Sayyidina Muhammad, kalau balik-balik ilmu ni orang tua-tua, ngaji kuliah dia orang tua-tua. Dah tuan-tuan, kuliah-kuliah ni generasi baru dah orang. Generasi apa ni? Generasi yang dimaksud oleh ulama-ulama berkaitan dengan Jil an-Nasr al-Mansyur, generasi kemenangan yang ditunggu lama, yang diimpikan oleh umat Islam. Sebab di tengah mereka lah Islam akan menang. Di tengah mereka lah Islam akan menang. Betul, menang ni bukan sakat ni baru belakang. Menang ni dia menyebar seluruh negara. Allah Sayyidina Muhammad bahkan tuan dunia. Kalau umur kita panjang, insya-Allah Allah Sayyidina Muhammad, kita akan tengok dalam masa terdekat ini perubahan skala besar akan berlaku dalam dakwah. Bahkan kita hidup dalam negara yang akan melihat Allah Sayyidina Muhammad perubahan skala besar akan berlaku dalam dunia. Itulah yang dibina ini. Apakah Allah Sayyidina Muhammad? Titik bertolak itu akan belakang. Titik bertolak itu sebenarnya di Kelantan. Wallahu a'lam. Ulang. Apakah titik yang saya sebut itu bermula di sini? Wallahu a'lam. Saya cakap ni tuan-tuan, dalam era baru, tak baca era lama, era baru. Tuan-tuan, Allah Sayyidina Muhammad, maka kita lihat sekarang ini negara ini ada semua sedang
diteropong secara khusus oleh musuh Islam, oleh musuh Islam antarabangsa. Cuma soalan Sayyidina Muhammad sedang ataupun tidak, sedang ataupun tidak, bahawa soalan Sayyidina Muhammad orang-orang penting yang mengharapkan Islam ini, soalan Sayyidina Muhammad sudah datang menjejakkan kaki di Malaysia. Soalan Sayyidina Muhammad, mereka sudah datang ke Malaysia. Dan datang ke Malaysia itu ialah dengan lawatan resmi. Dan bermimpi negara pun telah pun ke negara mereka. Dan pertemuan yang berlaku itu adalah pertemuan resmi. Apa cadangan mereka? Apa perancangan mereka untuk menghalang kebangkitan umat di akhir zaman ini? Mesti saya kata macam itu. Sebab tuan-tuan, Rasulullah SAW, sedang ataupun tidak, Islam tuan-tuan yang tersemak dengan cepat ni, dia boleh digelakkan. Barangkali kita semua kenal Wali Songo. Semua orang pernah dengar Wali Songo. Bapa Wali Songo tuan-tuan berpusat di Bukit Panah, Tanah Merah. Satu orang ada sejarah Indonesia. Bila dia sampai ke Bukit Panah, dia menangis. Pasal apa? Satu ulama Sayyidina Muhammad di Indonesia yang tak salah ingat, nama itu Tanah Merah. Bila dia main ke Tanah Merah ni, dia kata sabit nama dia ni asal Sahabat Sayyidina Muhammad. Dari situ, jadi di titik itu lah menyebar agama dengan menyeluruh ke seluruh Nusantara. Sahabat Sayyidina Muhammad. Dan saya merasa titik banyak itu telah pun ditekan batan dan digelandang. Dan dia tekan batan itu sendiri, ialah keturunannya. Seperti mana kita sebut dalam hadis, alaikum bisunnati wa itrati. Hendaklah kamu itu berpegang teguh dengan sunnahku dan keluarga. Taraktu fikum amrain la tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati. Kamu aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengan kedua-dua ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah dan keluarga aku. Tuan-tuan, mana apa? Sebenarnya apa yang dipegang oleh keluarga? Apa yang diperjuangkan oleh keluarga? Maka sebab itu bila kita kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi keluarga Rasulullah. Pasal apa? Sebab memang ketetapan Allah, agama ini yang menguatkannya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyebabkan agama sebenarnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Kelantan itu tuan, ramai banget. Ramai ni. Kalau orang kahwin keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki kahwin dengan orang biasa, jadi dua. Jadi perempuan, suami dia tu syarifah, suami dia tu orang biasa, jadi dua. Begitu juga ni. Kalau kami di Kedah naik, tuan-tuan, ada tempat pakai tuan. Dan negeri memang ramai anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ramai anak cucu Rasulullah. Tak kita belah Hasan,
Kelantan ramai, Terengganu ramai, Kedah ramai, Pahang ada, Tani ramai. Semuanya lah ala Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lima semua benda-benda hebat ni dia mesti rujuk hak siapa? Hak dengan Nabi SAW. Sebagai contoh, Tuhan punya mentazim Rasulullah. Tuhan juga semua yang hebat-hebat ni ialah berpunca daripada Rasulullah. Sebagai contoh, hari itu Zain Syah datang Angkasawan Negara Syekh Muzaffar. Waktu dia pergi dekat Nigeria, bila dia balik, ada Sayyidina Muhammad, seorang sahabat kata, kita cek itu mana. Dia balik-balik ke Negeri Sembilan, rupa-rupanya, Tok Wannya, dia keluarga Rasulullah. Maknanya, apa benda hebat pun dia mesti dengan Rasulullah. Ada semua. Tuan-tuan. Jadi dalam macam tu, Kelantan maksud saya, di era baru ni untuk di era baru untuk dia siapa? Tuan-tuan boleh lebih kenal siapa Tuan Aziz? Siapa Tuan Nabi? Tuan-tuan. Jadi button titik telah pun dekat. Maka Kelantan menjadi sekolah yang sangat berguna untuk umat Indonesia. Nah, apa kata? Oh, Islam ini merintah. Dulu Islam adalah kata-kata mereka. Hari ini Islam ini diterjemahkan. Oh, boleh merintah apa nak? Dulu orang kata, kaunter kalau membeli benda rasa lagi perempuan ni sesuai kan? Orang boleh faham. Orang boleh faham. Oh, macam tu orang boleh faham. Itu dua soalan Sayyidina Muhammad dan yakin bahwasanya kalau umur kita panjang, insya-Allah kita dapat tengok tahun 2020 ialah soalan Sayyidina Muhammad, ialah zaman kita, insya-Allah ialah zaman kita. Saya nak tutup balik ini soalan Sayyidina Muhammad dengan dua kata. Semalam saya cakap kepada Allah tentang tahun yang disebutkan oleh Imam tadi, tahun hijrah kita sambut ni 1435. 1435 hijrah. 1 campur 4 campur 3 campur 5, 13. Kita duduk dalam tahun 2013. Baru ni ia betul agung hari ulang tahunnya ke-85. 8 campur 5, 13. Tarikh pembubaran Parlimen 3 dia buat 3 bulan 4 2013. Campur semua tu 13. 3.4203 13. Siapa tuan-tuan? 13 ni dia akal. Kalau orang nak kata soalan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, amarannya memang merah. Ini angka amaran. Sebab jangan lupa tentera Badar 313. Soalan Sayyidina Muhammad. Islam cukup 13 tahun di Mekah, pindah 13. Semaya ia jadi tiang kepada agama ni rukunnya 13. Ini angka merah. Hampa tunggu. Pahlawan Islam tunggu ni merah. Tuan-tuan, soalan selamat kita baru ni PR itu 13. Itu saya kata, hak ni ialah permulaan yang sangat hebat. Permulaan yang sangat hebat. Hari ini siapa jumpa lawan Islam, semua terpaksa. Dia seperti poh yang sedang menenang. Siapa yang tahan, semua akan
dipilih oleh Allah untuk jadi orang yang duduk di atas bahtera Islam dan perjalanan yang sangat dekat kepada gerbang. Dan terakhir sekali, Muhammad, saya seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz tadi, main daripada Darul Hadis Kedah, cerita rezeki untuk orang Kelantan. Pun ada orang Kelantan nak menjadi hubungan dengan orang Kedah, sebab Kedah Kelantannya dia beradik. Kalau disebutlah hadis beradik ni, soalan selamat, darah kita ni sama, DNA sama. Orang Kelantan, orang Kedah ni, soalan selamat, mak cakap yang lain-lain, cakap tu lain, tapi perangai ni sama. Soalan selamat, darah tu sama. Soalan selamat, DNA orang Kelantan, orang Kedah 40% yang DNA orang Mediterranean, main belah sana kita. Kalau Mediterranean ni faham sebenarnya keturunan Nabi, keturunan Nabi ada selama keturunan Nabi. Kita berkata Nabi ni ramai 124,000 orang. Nabi-Nabi 124,000 orang. Tuhan pun kata likulli qaumin hal, setiap kaum itu ada rasul. Orang Melayu tuan jangan berbaca sehari dua ni, orang Melayu nama orang. Cuma daripada mereka buat mereka, dia pun nama bangun Malaysia, kita rasa macam kita mampu kan? Sebenarnya orang Melayu nama orang. Bawa ni soalan saya nama. Bawa ni satu maklumat baru saya terima dekat Muhammad sekali. Di antara tentera soalan saya nama yang dihantar untuk membebaskan Quds Baitul Maqdis zaman Salahuddin itu, di antaranya ramai tentera daripada tanah Melayu, orang Melayu. Tapi tutup tak sampai ke itu. Bahkan tuan, kapal-kapal perang yang digunakan oleh Tariq Ibn Ziyad dibuat di belah kita. Kapal-kapal perang yang dibawa untuk mengatas lautan yang besar dan luas itu, kapal perang yang dibuat di tanah kita. Tariq Ibn Ziyad sampai di Eropah. Sebab tuan, kayu di negara Arab ada kata. Di negara Arab, orang Madinah Arab tahu. Ada tak kayu jenis mai? Kayu mengapau ada tak? Ini kayu-kayu yang hebat, yang kuat boleh buat kapal, yang kalau dia tembak tak? Tak lupa. Orang Melayu dah ada maritim, dah ada kepakaran berkenaan dengan laut. Bahkan soalan orang Melayu lah yang keliling dunia dulu, bukan Media. Paling mawar untuk orang Melayu. Bahkan tentu lepas daripada Baghdad jatuh itu sedang-sedang dah beri khilafah di tanah Melayu. Beri kerajaan Islam dan kerajaan Islam Pontianak, kerajaan Ayutthaya. Saudara selama tentuan, maknanya khilafah dan diri Islam nak terlaksana hukum-hukum Allah kita di Nusantara. Lama orang ini, lama tak lama tengok muka kita lama. Ada muka Cina, ada muka India, ada muka Arab, ada muka orang putih sikit sana. Dicampur-campur. Pasal apa? Bangsa itu bercampur-campur. Bangsa lama. Tuan-tuan, bangsa lama. Kalau orang putih ada pattern dia sendiri, Arab ada pattern dia sendiri, Cina ada pattern, orang lain campur-campur. Di bangsa lama.
orang putih main itu, Portugis main itu, orang Melayu. Dan soal senama ulama-ulama kita lah yang telah pun soal senama amat berjasa besar untuk mempertahankan agama. Tapi bila main nak merdeka, soal senama amat, tuan-tuan, kita rasa macam bau ya. Senangnya bagi mereka. Macam kita punya sejarah sebelum tak ada. Tok Janggut tak ada. Tuan-tuan, Tok Janggut ni pula soal senang dibohongi dalam sejarah. Tok Janggut tak arti. Tak dibunuh oleh tak dibunuh oleh orang putih. Tapi dalam sejarah dia sebut Tok Janggut tu mati. Dan dipusti seluruh Kota Baru. Yang ditangkap tu satu orang Sing, kata Sing. Orang tak kenal Tok Janggut, confirm Tok Janggut. Jadi ukut nak hubung orang Kelantan orang Pedak ada Sunan Muhammad dengan Darul Hadis. Darul Hadis ni menerima pelajar ada Sunan Muhammad seawal umur 8 tahun. Terimalah 8, 9, 10 hafal Quran. 11, 12, 13, 14, 15, 16 hafal hadis Riyadhus Shalihin. 2000 hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. 17, 18, 19, 20 masuk Jami'ah Al-Mustafa. Yaman. 20 tahun keluar Al-Mustirah. Sahabat Rasulullah. Tuan-tuan, sepanjang perkhidmatan kami, hak ini tak ada lagi. Tempat orang hafal Quran banyak, hafal hadis tak ada. Sahabat Rasulullah. Jadi, faham tak? Faham masa lepas Islam itu cerah. Tuan-tuan bayang ulama pada masa akan datang. Tak macam kami-kami tak hafal Quran ni pun, tak hafal hadis ni pun, tuan-tuan tak menang lah. Tuan-tuan bayang ulama pada depan. Itulah zaman Islam menang itu. Itu dekat generasi terbaik. Islam akan menang di tangan generasi terbaik. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi cita kami untuk melahirkan muhafiz. Orang yang menghafaz 10 ribu hadis, InsyaAllah. Kalau umur mereka panjang, InsyaAllah mudah-mudahan kabul, InsyaAllah. Cita kita untuk melihat mereka lah waris perjuangan pada masa yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Syekh Zainil Asri yang banyak memberi maklumat kepada kita untuk sama-sama kita buka minda dan terus untuk memperjuangkan agama Allah dari diri kita, keluarga kita dan sebar kepada masyarakat. Apa yang kita tengok ini untuk diri kita pun tak apa nak lepas lagi. Jadi sama-sama lah kita